السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin mukminin, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izinnya pada malam ini kita dapat meneruskan kuliah dan kelas kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati majlis ini dan memberikan manfaat daripada apa yang kita dengar dan kita bincangkan pada malam ini, insya-Allah Ta'ala. Hadirin mukminin, kita telah mengulas berhubung dengan apa yang berlaku di antara iblis la'natullah alaih dan juga Nabi Allah Adam alaihi salam, pertembungan dan juga pertelingkahan, permusuhan yang begitu panjang sehingga kan Allah Azza wa Jal membangkitkan dan menghidupkan semula kita pada hari akhirat. Maksudnya pertembungan ini akan terus berlaku sehinggalah kepada kematian kita. Dia tidak pernah berputus asa dan dia tidak pernah menyerah kalah untuk terus tegar menyesatkan anak-anak Adam alaihi salam. Quran mengingatkan kita, wala tattabi'u, jangan kamu mengikuti jalan-jalan syaitan, innahu, sesungguhnya dia, lakum, bagi kamu, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Hadirin mukminin, sebelum kita nak meneruskan kuliah pada malam ini, saya mengajak hadirin hadirat yang hadir pada malam ini untuk bangkit doa kepada saudara-saudara kita di Palestin yang sedang bertempur dengan Israel. Dalam keadaan yang genting begini, seluruh umat Islam hendaklah mendoakan kemenangan, keselamatan dan nusrah, pertolongan daripada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla akan menolong hamba-hambanya yang ikhlas.
Mudah-mudahan dengan doa tuan-tuan tulus ikhlas minta supaya umat Islam, saudara kita, ikhwanuna seagama dengan kita yang sedang diserang kiri dan kanan, bertali arus, bermula daripada sehari dua ini, mudah-mudahan Allah memberikan nusrah, pertolongan kepada umat Islam di Palestin. Hadirin mukminin, kalau kita tengok apa yang disebut di dalam Al-Quran, Iblis apabila dia datang kepada Adam untuk menghasut Adam alaihi salam, dia menggunakan perkataan inni lakuma minan nasihin dalam surah Al-A'raf ayat 21. Ketika dia mari bertemu dengan Adam, dia kata wa qasamahuma, dan iblis qasama bersumpah huma kepada mereka berdua, yakni Adam dan Hawa. Iblis datang dan dia bersumpah. Dia kata, inni, sesungguhnya aku, lakuma, untuk engkau berdua, kamu berdua, minan nasihin, daripada kalangan mereka yang memberikan nasihat. Dia kata dia datang ni nak bagi nasihat. Apa nasihat dia? Dia kata dekat Adam alaihi salam, kalau engkau inginkan kelebihan untuk kekal di dalam syurga, tidak keluar selama-lamanya, maka hendaklah engkau memakan atau mengambil buah yang dilarang tersebut. Berdasarkan kepada apa yang disebut oleh iblis, para ulama menyatakan antara bentuk, tajuk kita pada malam ini seperti yang disebut oleh pengarang kitab kita Dr. Abdul Karim Zaidan. Kita baca buku Dr. Abdul Karim Zaidan ni, dia kata di antara bentuk tipu daya syaitan, iblis ke atas manusia, dia mengambil pengajaran kisah Adam alaihissalam, iaitu dia menghiasi benda yang salah dengan perhiasan seakan-akan benda itu kelihatan benar dan betul. Salah satu daripada bentuk, kita akan sebut beberapa bentuk yang disenaraikan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan rahimahullah. Dia kata di antara bentuk yang digunakan oleh iblis berdasarkan apa yang berlaku di antara iblis dan Adam alaihissalam ialah, yang pertama, dia menghiasi, tazyin, bahasa Arabnya tazyin, benda yang salah, benda yang haram, benda yang dilarang, dia nak suruh Adam ambil, dia nampakkan, dia hiaskan benda itu seakan-akan betul dan baik. Jadi tuan-tuan kena hati-hati. Bahayanya apa? Benda yang haram, benda yang salah, benda yang dosa, dia balut, dia telah tipu kita seakan-akan benda tu betul. Allah kata wala taqraba hadhihi syajarah. Allah kata ke Adam alaihissalam, sebab kitab kita ini di Al-Mustafad, faedah-faedah yang boleh dipetik daripada kisah-kisah Al-Quran. Dr. Abdul Karim Zaidan, dia bukan sahaja bawa kisah-kisah Quran ni,
tapi dia rincikan dalam bentuk istifadah. Istifadah ni apa? Faedah. Orang panggil moral of the story, pengajaran yang kita boleh belajar, ibrah daripada cerita tu. Apa dia? Nombor satu, apabila Tuhan kata dekat Adam, wala taqraba hadhihi syajarah, engkau jangan sentuh, engkau jangan hampir pokok ini. Macam mana dia nak buat bagi Adam ambil pokok tu? Tazyin. Apa dia tu tazyin? Dia hiaskan daripada benda yang dilarang. Dia kata pokok ini ada kelebihan dia, pokok ini ada khasiat dia, pokok ini ada istimewa dia. Apa dia? Kalau kau makan pokok ni yang Tuhan larang tu bukan salah, bukan kerana dia bahaya, tak. Tuhan larang tu bukan kerana dia buruk, tapi dia ada fadilat dia. Dan aku ni bukan ada apa-apa untung pun, bukan ada apa-apa tujuan pun. Aku ikhlas, minan nasihin. Aku nak bagi tahu kau je, kau makan. Allah larang ni benda baik. Benda yang dilarang tu dia jadi baik. Baik pasal apa? Sebab kalau kau makan, kau akan kekal di dalam syurga. Kau tak akan keluar selama-lamanya. Tuan-tuan nampak? Nak makan ke tak? Nak makan ke tak? Makan lah. Sebab itu tuan-tuan, salah satu daripada makaid, tipu daya syaitan ialah apa? Saya akan sebut pada tuan-tuan. Dia menghiasi benda yang salah kelihatan betul dan benar. Nampak? Salah satu daripada bentuknya apa dia? Dia menamakan benda-benda yang haram dengan nama-nama yang elok. Quran kata wala taqraba hadhihi syajarah. Quran tak sebut nama. Quran kata jangan engkau berdua menghampiri pokok ini. Nampak tuan-tuan? Dia mari letak nama. Iblis mari letak nama. Syajaratul khuld. Buah khuldi. Buah yang kalau makan kekal. Nama tu elok ke tak elok? Nama pokok tu elok ke tak elok? Elok. Sebab itu salah satu daripada cara macam mana iblis nak menewaskan manusia, nak memperdaya manusia, dia meletakkan nama-nama yang elok pada perkara yang buruk dan haram. Bila kita tukar nama, dia jadi apa? Dia jadi okey lah. Dia kata, awak boleh tolong tak? Saya dapat projek ni. Boleh. Saya boleh tolong kira. Saya boleh tolong bagi. Saya boleh luluskan. Baik, kalau awak tolong saya bagi awak komisen. Ini bukan rasuah. Dengar pakai elok. Ini bukan rasuah. Komisen. Tak faham tu? Kamsin. Saya bagi kamsin sikit. Untuk apa ni? Saya tak mau. Bukan rasuah. Ini untuk awak. Awak pun buat kerja juga. Awak pun ada juga tolong. Awak pun ada. Ambil lah sikit untuk awak. Kalau awak tak mau ambil, awak bagi kat masjid. Dan ini bukan rasuah, ini untuk kerja awak, masa awak, tenaga awak. Ambil lah. Saya pun memang, awak tak minta. Awak tak minta, saya ikhlas nak bagi. Oh, betul juga kan? Saya tak minta, awak yang ikhlas nak bagi ya. Okey tak? Boleh tak? Ikhlas, dia nak bagi, tak minta, untuk tenaga dia, untuk usaha dia, kan? Bagus
Tak mana yang salah? Tak ada salah. Tolong-menolong. Bertolong-tolongan dalam kebaikan. Kan? Saya pun bukan buat projek ni untuk kaya. Untuk apa? Untuk tolong orang Islam Palestin. Nampak? Sebab itu banyak tuan-tuan kalau kita nak letak banyak nama-nama yang dihalalkan pergaulan bebas, percampuran lelaki perempuan dan aksi-aksi yang menggairahkan dengan nama apa dia? Kalau tuan-tuan pergi berdakak, bergomoi, tak ni saya sebut bagi faham lah, senang. Nampak macam haram sikit. Okey, saya nak bagi tuan-tuan macam mana nak buat. Untuk nak bagi halal benda-benda macam ni, kita namakan dia sebagai seni dan budaya. Ini ialah kesenian. Inilah kebudayaan. Sebab itu banyak perkara-perkara yang haram, jelas haram, telah dihalalkan di atas nama apa? Seni dan budaya. Atas nama lakonan. Mereka bukan betul-betul ustaz. Mereka berlakon. Cuba ustaz tanya dengan dia. Masa dia peluk tu dia rasa apa? Dia tak rasa apa. Lagi dahsyat ada pelakon yang kata apa? Saya peluk dia tu, saya dah anggap dia macam kak saya dah. Macam mak saya dah. Bukan saya ada nafsu apa pun. Ui. Tuan-tuan, tengok dia peluk tu macam peluk mak. So berapa banyak benda-benda yang asalnya haram telah dibolehkan, telah dihalalkan, telah ditipu oleh iblis hanya dengan kita tukar nama. Dulu zaman tuan-tuan, loteri, dia buat nama loteri apa? Loteri kebajikan. Astagfirullah. Loteri kebajikan. Konsert apa Bang Nazri? Konsert Amal Palestin. Hang nak pergi mana ni? Aku nak pergi konsert. Astagfirullah. Tu nak pergi konsert. Tak. Ni bukan konsert haram. Ni konsert amal. Amal salih. Wal jariyah. Konsert Amal Palestin. Kita nak kutip derma untuk Palestin. Jadi untuk nak bagi orang ramai, kita menyanyilah sikit-sikit. Yang penyanyi-penyanyi ni pun semua tak ambil duit. Mereka main menyanyi ni untuk nak sumbang kat Palestin. Itu kebolehan mereka. So mereka kongsilah hak tu. Mailah perempuan keluar, tuan-tuan pun lebay-lebay ni pun duduk depan. Mailah dangdut ni. Subhanallah, astagfirullah. Kan mudah. Kan. Lepas tu keluarlah pengacara tuan-tuan malam ni, semua sumbangan dan kutipan konsert ini akan disalurkan ke tabung Palestin. Apa salahnya kita berhibur? Pak Maun dah Pak Maun dah kata dah malam muda-mudi. Pak Maun derma tak? Derma tak? Kan kawan tu kata, yang ni Pak Maun ni untuk kutipan tabung muda-mudi. 10 tiket bagi aku. Tuan-tuan, come on. Berapa banyak benda yang dihalalkan. Dan syaitan pandai. Tengok anak muda. Kan? Bila dia keluar, satu orang laki-laki dengan perempuan ni, dia boleh keluar berdua-duaan apabila dia menikah saja. Menikah saja boleh keluar berdua-duaan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Sekarang keluarlah. Sekarang tunang dah keluar. Apa alasan dia? Semua ni model setan lah. Setan yang bagi model ni. Dia kata apa? Allah Ustaz, kami dah tunang. Selangkah lagi nak menuju neraka. Silap. Selangkah lagi nak menuju syurga. Silap. Kami dah menikah. Dah bertunang lah. Bertunang lah. So atas nama tunang mereka, maka apa?
Maka rasa tak salah. Bertunang tu ada ikatan tak? Tak ada ikatan, tak ada apa. Nikah baru boleh. So nampak anda? Jadi jaga-jaga. Yang duk sebahagian yang duk mai tanya-tanya soalan kat ustaz-ustaz tu pun jaga, syaitan masuk tu. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya hukum sikit kan? Ustaz pun lebih-lebih. Padang ustaz pun. Tak boleh. Dan sebahagiannya, yang ni syaitan kata, yang ni ampun lajak lebih pada aku. Dia nak raba perempuan tu, dia nak gagau perempuan tu, dia buat apa? Pak Long? Pak Lang, dia nak buat apa? Kita nak raba perempuan ni, nak bagi halal, nak buat macam mana? Katalah satu orang perempuan mai kat Pak Lang nak raba dia, nak gagau dia. Tapi nak raba, nak gagau tu dalam keadaan halal. Buat macam mana? Ni saya nak ajak. Dengar saya nak ajak, nak bagi halal macam mana nak raba ni. Dengar elok. Kalau tak setuju, bantah. Kalau setuju, senang. Mai satu perempuan, kalau dia mai kat saya nak raba dia, boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Tak boleh. Maka saya nak boleh kan? Saya ustaz, saya ada modal. Saya ada modal, tuan-tuan. Jadi ustaz ni kuasa besar. Boleh menghalalkan apa yang haram. Mai sini, adik, mai sini. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitanir. Ada orang nak larang tak? Ada orang nak larang tak? Nak rawat. Nak buang hantu. Nampak tak syaitan buat? Silap ibu lampak, dia kata, pegang lagi ustaz, pegang lagi ustaz. Ustaz pun kata, minta keluar sat bilik awak. Terganggu. Syaitan tak mau keluar, minta keluar sat, tinggal sat kami berdua, tinggal sat kami berdua. Tuan-tuan nampak tak? Atas nama rawatan Islam, nama tu. Pusat rawatan Islam, pusat rawatan sihir, pusat rawatan gangguan hantu. Hantu punya besar duduk dalam tu. Yang kita pun bukalah selok habis bagi dia gagau. Pasal apa? Pasal nak buang? Boleh ke? Soalan yang pertama, doktor boleh pegang tak boleh pegang? Doktor boleh pegang jika ada keperluan. Dia nak operation lagu mana kalau kok jauh? Dia bolehlah pegang, tapi jampi boleh kok jauh? Ni nak baca jampi boleh tak kok jauh? Pasal yang nak gagau pasal apa? Kalau mai satu perempuan, yang peliknya laki dia tak pernah duk. Kalau laki duk jauh sikit, Auzubillahi minasyaitan, baca kok jauh. Perempuan ni nak baca kok dekat sangat ni. Tu saya kata ini semua bohong atas nama agama. Dia nak menggunakan agama untuk memuaskan nafsu dia dan nak menghalalkan tindak tanduk syaitan dia itu dengan nama rawatan Islam. Dia pakai apa? Dia pakai lagu saya pakai. Jangan tuan-tuan tak sangka syaitan boleh berpakaian seperti jubah ni. Syaitan boleh berjubah. Syaitan boleh pakai jubah. Lebih daripada jubah syaitan boleh pakai. Dan kalau syaitan pakai jubah, kita tak panggil lah syaitan. Kita panggil apa? Kita panggil ustaz lah. Dia menyembunyikan tanduknya di dalam saban dan kepiah dia. Ni saya nak kena sebut. Walaupun ini juga menyentuh tentang diri saya. Tapi kita kena cakap. Syaitan boleh dalam sebarang bentuk dia boleh main. Kalau dia boleh pi dekat Adam, dia boleh tipu Adam, Nabi, dia boleh berlakon sebagai penasihat. Takkan dia nak main kat kita, dia tak boleh berlakon. Tolong buka, tolong celik. Agama ajak kita cerdik, agama ajak kita pandai, agama ajak kita untuk apa? Untuk tengok benda yang bohong itu.
So berapa ramai orang, tuan-tuan, saya sebut hal ni kenapa? Berapa ramai orang dicabul, dirogol dan sebagainya atas nama rawatan Islam, nak buang hantu, nak berobat. Nampak syaitan menggunakan kesempatan itu untuk dia ambil dan dia tipu kita. Hadirin mukminin, pasal itu nama ni tak boleh, brand tu tak semestinya. Kan? Tengok macam banyak benda-benda lain. Kan? Kelab malam. Kan? Dia tak buat nama kelab malam, dia buat apa? Ha? Pusat hiburan keluarga. Betul atau tidak? Pusat hiburan keluarga. Tak ada siapa nak bawa anak bini pergi duduk karaoke lah tu. Tapi kita tertipu. Begitu juga dengan majlis-majlis. Kadang-kadang nama dia majlis selawat lah, majlis maulid lah, majlis apa lah. Tetapi dalam tu unsur apa? Pergaulan bebas. Ada. Perarakan benda-benda. Tengok di Jawa. Tuan-tuan tengok sambutan maulid. Nama tu sambutan maulid. Tuan-tuan tengok apa di Jawa berlaku. Belarak pakai bawa apa? Bawa dengan segala makneka tokong. Tengok di Jawa. Bukan saya cerita. Di Jawa. Hadirin mukminin. So, Allah Azza wa Jal sebut yang pertamanya, dia memperindahkan kebatilan dan menukar nama. Nombor satu, tuan-tuan note. Memperindahkan kebatilan dengan menukar nama yang haram kepada nama yang lebih baik. Itu salah satu cara dia. Boleh? Banyaklah contoh kalau saya nak buat, tapi tuan-tuan semua boleh. Pertama, tuan-tuan, dia bukan soal musammayat, dia bukan soal tasmiyah, dia bukan soal penamaan, tapi dia soal konten. Kadang-kadang saya tengok sebahagian, bukanlah semua, tapi saya tengok kadang-kadang nama apa? Program Bina Semangat. Bina Semangat, program Bina Semangat. Yang laki orang syarikat-syarikat, jabatan-jabatan kerajaan sebagainya, program Bina Semangat lah, program camp apalah semua, team building. Yang laki orang pergi angkat bini orang. Ni nak buat ni berakit. Panjang cerita. Itu semua tuan-tuan tahu. Tengok dalam surah Taha ayat 120. Surah Taha ayat 120. Tulis sikit Taha ayat 120. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Surah Taha ayat 120. Tengok. Dan Quran menyatakan fawaswasa ilaihi syaitan, dan syaitan itu membisikkan kepada Adam. Dia bisik kepada Adam. Dia kata apa? Hal adulluka, mahukah engkau aku tunjukkan satu pokok, ala syajarah, satu pokok khuld. So yang buh nama khuldi itu setan. Wa mulkin, dan kerajaan la yabla, yang tidak akan musnah. Dia mai dekat ni, dia tukar nama pokok tu bibuh pokok khuldi. Nampak? Ini apa yang berlaku. Kemudian tuan-tuan tengok juga dalam surah An-Naml ayat 24. Surah An-Naml ayat 24. Tuan-tuan tengok, dan sebab itu, tengok sebab itu, kebanyakan manusia tertipu pasal apa? Pasal syaitan menghiasi benda tu seakan-akan tak salah. Mula-mula jadi syirik macam mana? Bukan dia suruh sembah tau. Mula-mula seperti yang berlaku, mula-mula sekali syirik berlaku dalam kisah kaum Nabi Nuh. Mula-mula sekali, kata Ibn Abbas, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ibn Abbas sebut seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Quran kata apa? Wa qalu la tadharunna alihatakum wadda suwa'a yaghutha ya'uqa nasra. Depa ada 5 berhala. Wad, suwa',
Yaghuth, Ya'uq, Nasra. Ni nama 5 berhala. Asalnya kata Ibn Abbas, 5 ni semua orang saleh. Bila mereka mati, syaitan mai. Syaitan tak suruh sembah. Syaitan kata mereka ni orang saleh, takkanlah nak mati duk biak macam tu saja. Tengok. Buatlah apa-apa sikit peringatan. Kan? Buatlah muka mereka, ukiaklah muka mereka. Dia tak suruh sembah sebagai ingatan kerana dia saleh. Kerana dia orang yang dekat dengan Allah. Lepas tu dia pergi pula apa? Minta kepada dia, dia akan bawa permintaan tu pergi ke Allah. Itu asal usul sembah berhala. Daripada ingatan, daripada sekadar memperingati, sekadar menghormati, akhirnya sembah. Lepas itu Nabi tak bagi orang lukis gambar dia, tak bagi ukiak patung dia, bahkan tak bagi orang, tak ditunjukkan kubur Nabi. Kata Aisyah, kalau tak dibimbangi apa yang berlaku pada orang Yahudi dan Kristian, tentulah la ubriza, akan ditunjukkan kubur Nabi. Tapi kubur Nabi tak tunjuk. Tuan-tuan tengok tengah dia Arab Saudi kepung kubur tu pun dia punya. Tengok. Kan? Cuba tengok perempuan-perempuan Mesir. Bisa tengok perempuan-perempuan Mesir. Dia buat apa kat kubur? Dia jadi hulu, jadi Allah. Tak bagi. 2-3 hari sebelum Nabi wafat, antara pesanan Nabi, la'anallah al-yahud wan nasara ittakhadha qubura anbiya'ihim masajida. Allah laknat Yahudi, Allah laknat Kristian kerana mengambil kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid. Hidup beribadat di kubur. Nampak? Ini satu benda yang tuan-tuan kena lihat dalam surah An-Naml ayat 24. Dalam surah An-Naml ayat 24, burung hudhud dia bagi tahu kepada Nabi Sulaiman, dia telah jumpa satu kaum yang menyembah matahari selain daripada Allah. Mereka syirikkan Allah, mereka sembah matahari. Apa kata hudhud? Wa zayyana lahumus syaitan. Syaitan telah menghiaskan perbuatan mereka dalam keadaan mereka tak sangka kata benda tu salah. Pasal tu bid'ah. Dia pergi kepada bid'ah. Pasal tu bid'ah. Syaitan suka. Pasal apa? Pasal benda yang salah tapi nampak betul. Itu yang kata bid'ah. Bid'ah ni apa dia? Mukhtara'ah, yang direka. Dia tak ada tau, tapi orang reka. Benda yang Nabi tak buat, dia reka. Lepas tu apa? Tudahiyus syar'iyah. Dia reka tu nak bagi sama macam mana syariat. Nampak? Dia bukan syariat, dia bukan agama, tapi direka macam agama. Dan orang sangka kata agama. Nampak tuan? Itu bahaya. Baik hadirin mukminin, demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Dia tukar nama apa? Faedah. Faedah bagus. Faedah lagi apa lagi? Keuntungan apa macam-macam lah. Bunga tu biasalah. Kalau kita dengar bunga, pasal tu orang dia tak boleh. Manusia ni dia pelik. Dia tak boleh lalu kedai depan kedai babi. Di Penang ada satu kedai nasi kandak sedap tau. Nama dia nasi kandak baby. Di Paya Tobong kau tak, saya dia pun 2-3 kali nak bawa saya pergi, tak dan. Tapi dia kata nasi kandak baby ni, nasi kandak baby. Nasi kandak ni dia punya kedai tu dekat dengan market yang jual bak satu. Kebau pendek. Sebab tu nama dia nasi kandak baby. Sedap. Nasi kandak tu sedap. Bukan pasal baby tu.
Datuk Daud well known lah, dia orang Penang kan. Dia kata kita pergi ustaz, tapi dia malam, depa dah tutup dah siang. Orang kita ni, dia babi ni, dia kalau lalu dia geli, oh hang melugai aku kan, melugai. Dia melugai, dengar pun dia melugai dah. Dengar pun dia geli geleman dah babi tu. Kan? Sampai dia maki babi pun dia sebut babi. Apa punya babi ni? Nampak? Bunyi teruk. Dia geli geleman, tengok pun dia geli. Saya pergi Thailand kan, Thailand. Di Malaysia saya tak nampak, tapi Thailand kita duk naik kereta, lori babi tu, lori khinzir. Oh, dia punya gemuk-gemuk ni. Merah. Duduk dalam lori tu. Tuan-tuan, kita geli balik macam nak samuk kereta. Geli tak? Geli kembang tekak. Sekejap nak makan duk teringat. Tak mau. Tapi babi ni Tuhan haram makannya tau. Tuhan haram makannya. Takat tu ya. Babi ni takat tak boleh makannya. Dia najis khilaf. Sentuh babi kena basuh dengan 7 kali. Satu dengan air tanah. Tuan-tuan tahu tak? Tak sepakat. An-Nawawi kata tak kuat dalil. An-Nawawi kata kalau sentuh babi basuh macam biasa. Pasal dalil tak ada. Yang basuh 7 kali tu apa dia? Anjing. Yang pi kata babi sama dengan anjing tu bukan atas jalan dalil. Dalil lah juga. Qiyas ni pun dalil. Tapi atas jalan qiyas. Dalil ni dia ada 4 lah. Quran, hadis, ijma' juga dalil. Dia panggil al-adillah. Dalil-dalil yang disepakati. Kita ada banyak dalil ni, Quran, sunnah, ijma'. Tapi ijma' dengan qiyas ni pun dia mai pada Quran, sunnah lah, panjang lah dalam usul fiqh dia bincang benda ni. Tapi nak bagi taunya, dalil kata kena nas, kata kena basuh 7 kali, babi tak ada. Tak ada. Nawawi kata apa? Min haithud dalil. Nawawi sebut min haithud dalil, dari sudut dalil basuh 7 kali babi tak kuat. Kalau tuan-tuan jalan-jalan terpegang babi, Allah babi, astagfirullah. Tuan-tuan kalau ni basuh sabun gitu cukup. Kalau nak basuh 7 kali, di atas kias dengan anjing. Saya nak habaq babi ni sebenarnya small matter. Tapi orang kita jangan tuan-tuan, jangan sebut. Tapi dia boleh pergi duduk dengan riba. Dia boleh terlibat dengan riba. Dia boleh makan riba. Dia tak berasa geli geleman lagu dia makan babi. Betul tak? Sedangkan riba ni Tuhan isytihar perang. Sebab itu kalau tuan-tuan personal loan ke apa loan ke mana-mana yang ada riba ni, taubat buanglah. Kan? Yang law ni ada Islamik tak apalah, ambil lah. Tu pun pada kadar yang patut lah. Kan? Kalau Islamik ambil. Tapi riba sehingga tengok ada sebahagian isu kan baru ni Standard Chartered Bank buat larian maraton. Memang sebahagian ulama tak benarkan kita mempromosi riba. Betul. Pakai baju Carlsberg pun tak boleh. Arak, tuan-tuan. Ni, main mayang masjid pakai baju Carlsberg. Kan? Pakai baju Carlsberg. Boleh tak? Tak boleh. Dia kata saya bukan minum, saya pakai baju. Mempromosi benda haram pun tak boleh. Tak apa kita tukar, bukan Carlsberg. Kita buh ayat apa? Buhlah nama bagan. Buhlah nama bagi sedap-sedap lagi. Tapi saya nak bagi tahu macam mana syaitan menipu kita. Baik. Hadirin mukminin. Berikutnya, apa lagi cara syaitan menghasut dan menipu kita? Antaranya, dia memperdaya manusia dengan menabur janji dan angan-angan kosong. Yang ni juga kerja syaitan. Apa dia? Iaitu dia mari dekat kita, dia menaburkan angan-angan yang kosong. Antaranya saya sebut dulu, sebelum saya baca dalil ni, saya sebut kat tuan-tuan. Apa dia punya ayat dia? Mudah lagi. Pintu taubat masih terbuka. Lambat lagi nak mati. Hang jangan duk main-main taubat ni. Hang betul-betul nak berhenti dah.
Kalau hang tak berhenti, hang jangan duk bertobat lagi. Hang buat dulu. Lepas ni kalau hang betul-betul nak bertobat baru hang berhenti. Itu dia. Kan? Nampak tuan-tuan? Dia mari. So, angan-angan yang panjang tau. So, tuan-tuan duk berasa sempat. Tuan-tuan duk berasa, ni salah satu daripada angan-angan setan ni apa? Dia tak hang tak pi malam ni pun tak apa awak Hang boleh tengok rakaman. Betul tak? Lah kali dengan rakaman-rakaman tu pun tuang. Nampak? Azal tu tuan-tuan, azal lagi kita berjaga. Tuan-tuan jangan balik lagi pasal panjang lagi cerita ni. Azal, saya sambung sikit lah. Baik. Berikutnya, Allah Azza wa Jal menyebut bahawa salah satu daripada tipu daya syaitan ni, dia menimbulkan satu perasaan tuan-tuan rasa hidup masih panjang, masa masih banyak, ruang masih terbuka, sehingga tuan-tuan terlalai dan alpa. Betul tak? Hang ni walaupun tua duk sihat lagi. Kan? Pasal itu kadang-kadang orang yang tua bila dia sihat ni, dia mudah tergelincir. Betul tak? Kita duk ingat kuih kayuh gerek, kuih nak main masjid, kuih kayuh gerek, kuih tuan. Kita duk ingat kuih boleh pukul bola ke apa sihat. Kan? Bila sihat dia kuih rajinlah buat ibadat. Kuih sihat, kuih belum. Nampak tak bagaimana aktiviti sukan itu melalaikan manusia? Kita bersukan, bersihat, kita sukan bagi badan sihat ni untuk apa? Tujuan dia. Syaitan kata, hang kena jaga kesihatan ni. Betul, jaga kesihatan. Dia berpilah kesihatan. Jaga kesihatan. Jaga kesihatan sampai kesyaitanan. Kan? Nak join maraton punya pasal subuh tak sembahyang. Bukan semua. Apa yang saya sebut ni bagi siapa yang berasa, ambil. Yang tak buat, tak terlibat. Dia kata, saya bukan apa ustaz, kayuh gerek ni nak bagi sihat, nak bagi kuat. Untuk apa? Untuk nak pergi masjid lah. Tak kelih muka. Dia kata ada saya yang mai tak apa ni, yang kita kata yang tak. Dia jumpa kita, dia duk habaq, kata dia kayuh, saya kayuh sampai nu. Saya kayuh sampai nu. Dia kayuh berpuluh kilometer, masjid 3 langkah dia tak pi. Kalau tak syaitan apa lagi nama dia? Betul tak? Main bola sampai maghrib. Saya kena bagi keluar peluh sikit baru bagi sihat. Pasal itu saya kata baik lagu tuan-tuan ni, sekali lepas pulang tiba bulan. Pasal apa? Pasal esok mesti tuan-tuan main subuh. Lebih baik bagi saya. Kalau mati pun mati dalam iman. Macam tuan-tuan kadang-kadang bagus juga nak tak pergi kayuh gerek, tak pergi bersukan, tapi mai kuliah maghrib. Mana tuan-tuan mau? Abang Nadri. Tengok-tengok esok Abang Nadri tak mai. Dia pergi mana? Saya lah ustaz jaga kesihatan ni. Duk kayuh, banyak duk kayuh, pergi sana, pergi sini. Tak ada nak main-mayang. Bagus. Jaga kesihatan elok. Esok mati, bawa gerek tu masuk kubur. Jaga-jaga perlu. Kehadiran sentiasa diambil. Teguran akan sentiasa diberi. Tapi kira okey lah tuan-tuan. Lama saya mengajar ni, berpuluh tahun saya ingat. Berpuluh tahun. Lepas ada anak. Orang duk main dengar lagi kira okey ya. Abang kat bini sampai bila nak ajak? Sampai saya main orang tak ada. Nah. Bini pun tak ada beli. Ada orang bang. Alhamdulillah ada. Nanti bila satu hari saya main orang tak mau dengar lah, tak ada. Saya berhenti ya. Jadi cara nak berhentikan saya, tuan-tuan jangan main. Tapi kalau duk main dulu ni, mereka kadang-kadang pelik. Mereka kata macam mana orang boleh pi dalam duk kata macam-macam. Pasal mereka pi, mereka nak berbetul diri. Bukan mereka pi, mereka nak seronok. Kita pi nak islah diri. Sebagai orang dia tertanya-tanya, dia kata dia ceramah macam tu, orang pi dengar. Pasal mereka nak berbetul diri. Pasal kita nak masuk syurga. Hang kalau ceramah nak seronok, hang pi dengar mana jalan awak. Kita ajak apa yang Quran kata.
Kita, pasal itu Nabi dia tak ajar apa yang orang nak dengar. Dia ajar apa yang orang patut dengar. Dan manusia ni kalau hati dia memang ikhlas, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Kalau betul dia nak tahu benda yang baik, dia sentiasa berlapang dada. Dan dia tak anggap kata benda tu kata dekat dia. Dia tak anggap benda tu menghina dia. Tapi itu satu bentuk islah untuk dia. Dan benda tu tuan-tuan menyelamatkan dia. Dan patutnya dia berterima kasih. Pasal itu kita bersyukur dengan kedatangan Nabi. Walaupun pada awalnya orang tak suka dekat Nabi. Orang benci Nabi. Orang baling batu dekat Nabi. Nabi ni orang tak hampak kapek merah dekat dia. Orang baling batu, tengalung batu ke atas dia. Tapi berapa ramai manusia yang bersyukur dengan kedatangan Nabi pada hari ini. Itu yang kita mahu dalam agama. Kan? Hadirin mukminin. So syaitan kata, Quran sebut ya'iduhum wa yumannihim dalam surah An-Nisa ayat 120. Ya'iduhum wa yumannihim amani, angan-angan. Quran kata syaitan senantiasa menjanjikan kepada manusia dengan janji-janji yang indah, janji-janji yang seronok. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانِ إِلَّا غُرُورًا. Tidak adalah janji-janji syaitan itu melainkan janji yang menipu semata-mata. Nampak tuan? Baik, jadi tuan-tuan berhati-hati. Pasal itu tuan-tuan bisa tengok tak hadis yang Nabi lukis kotak, kan? Sahabat kata satu hari Nabi lukis kotak atas pasir tu, Nabi lukis kotak 4 segi, segi 4 sama. Lepas tu Nabi garis banyak garis keluar daripada kotak tu. Macam ni kotak, garis. Nabi kata yang banyak tu, yang garis banyak yang keluar pada kotak tu, itu ialah angan-angan kamu, cita-cita kamu. Manusia ni dia banyaklah cita-cita, banyak. Betul tak? Pasal tu orang cakap boleh. Dia tu, ustaz saya dah ada rumah sebiji, dah kereta sikit, ada duit dalam simpanan sikit, saya ingat cukup lah. Kan? Saya nak berhenti, saya nak mengaji. Taklah salah kan, tapi lepas tu ada rezeki, dah rumah sikit. Ada juga yang mereka kata, saya nak kerja ni, nak pergi habis hutang rumah, habis apa semua, cukup lah. Habis satu hutang, dia berhutang lain pula. Boleh satu rumah, dia kata insya-Allah kita bagi cari rumah besar sikit. Lepas saya dapat rumah besar sikit, saya berhenti. Habis dah rumah, dapatlah rumah besar sikit, saya nak tukar kereta pergi elok sikit, nanti saya berhenti. Bila yang nak habis duduk sikit? Banyak tak ada. Kan? Hadirin, itu bahaya syaitan. Nampak? Baik, kemudian kita sambung. Termasuk juga dengan angan-angan syaitan yang panjang ni apa dia? Iaitu dia menimbulkan ketakutan kepada manusia. Pasal itu Nabi kata angan-angan dia panjang. Yang bahayanya apa? Sebelum garisan panjang tu sampai pada hujung, dia temu apa? Dia temu garisan tengah. Garisan tengah itu ialah maut. Artinya dalam duk berangan tu, mati. Dan orang kata apa? Angan-angan tak salah. Angan-angan tu percuma. Apa salahnya berangan-angan? Nampak? Salah angan-angan? Tak salah. Tapi kadang-kadang angan-angan tu menyebabkan kita lalai. Kita tak ada minggu ni, kita minggu esok. Tak ada minggu ni, kita minggu depan. Betul tak Balong? Nampak? Pasal tu bila kita tidur, kita terjaga. Apa syaitan kata? Dalam hadis, syaitan kata apa? Tuan-tuan dengar? Bisa dengar tak syaitan kata? Tuan-tuan tidur malam, lepas tu syaitan, tuan-tuan terjaga nak subuh. Apa syaitan bisik? Apa syaitan bisik? Dengar? Tuan-tuan kata, rasanya dia syaitan bisik tu yang dia tak main subuh. Pening kepala, yang sangka buruk. Syaitan bisik apa? Lailun tawil. Dia kena buat suara syaitan lagi. Lailun tawil. Hadis kata bila kamu tidur,
Kamu terjaga waktu pagi nak bangkit subuh. Syaitan bisik, lailun tawil, malam masih panjang. Tu yang jaga tengok tadi pun. Pukul 5 weh. Bunyi pula 5.30. Subuh ke 6. Jaga dah pukul 6. Syaitan kata apa? Subuh pukul 6. Dia 5 tadi duk awal lagi sampai pukul 6 dia buat apa? Kan nak mayang lagi. Bang dulu. Lepas tu masjid tu qabliyah subuh dulu. Qabliyah subuh pun 10 minit. Lepas tu sat lagi nak pesoh mayang dah 15 minit. Tengok setan. Cantik ayat dia. Lepas tu 6 suku. Tak ada dah. Buat tu yang tuan-tuan ada dapat kali. Lailun tawil. Ayat dia simple ya. Lailun tawil. Malam masih panjang sampai duha. Nampak? Tu dia sikit, dia twist sikit dah. Lepas kita. Jumaat siapa tu juga. Kan? Berikutnya last, syaitan menakutkan manusia dengan kefakiran. Yang ni juga syaitan. Dalam suratul Baqarah, dia mai bagi kita rasa takut miskin, sayang duit, itu semua syaitan lah. Kan? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu dia membisikkan, dia mencampakkan kepada diri kamu, ya'idukum, janji, al-faqra. Kalau hampa bagi, hampa jatuh miskin. Kalau hang bagi, hang kurang. Nampak syaitan? Tu yang kata syaitan tu, dia mai bisik, dia kata apa? Dia mai hasut kita apa? Dia kata aku ni nak bakkan. Kalau hang bagi, rugi. Berapa ramai tuan-tuan kita yang batalkan hasrat kita kerana kita fikir asal rugi. Kan saya cerita kat tuan-tuan, ada orang bagi sedekah terus balik lari, tak ada kata apa. Dia mai bagi kat saya 3,000. Duit 10 ringgit. Duit saya duk ingat lagi, dia ikat 10 ringgit, dia 3,000 ringgit, dia suruh nak bagi kat orang miskin lah, dia tukar dah siap-siap 10 ringgit tu. Orang main ambil berah, bagi 10 ringgit, ambil berah bagi 3,000. Dia bagi, dia balik. Dia kata apa? Sat lagi kalau kali kedua saya tengok mungkin tinggal 2,000. Dia kata baik saya bagi, saya balik terus. Biar saya duduk fikir di rumah tak apa. Sat lagi saya tekak, saya tengok dia. Macam tu tuan-tuan. Awal dia kata lain. Awal dia kata dia nak bagi. Awal ni syaitan bisik sikit, dia jadi tukar lain. Mesti faham tukar. Syaitan kata ni hang nak guna banyak lagi ni. Hang nak kau ni. Macam-macam dia bisik. Ya'idukumul faqra. Dan dia timbulkan apa Quran kata wa ya'murukum bil fahsya. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, kita bukan nak ulas apa yang berlaku, tapi saya nasihatkan. Ada dua benda yang saya nampak ada kaitan dengan bagaimana peranan syaitan dalam kehidupan manusia. Nombor satu, ada saya baca satu keratan. Keratan ni sangat berniat jahat. Keratan ni sangat bahaya. Kenyataan ni sangat bahaya. Tuan-tuan tengok bagaimana cemburu boleh mengakibatkan terbunuhnya satu orang manusia. Cemburu ni dia main daripada apa? Dia main daripada syak prasangka. Dan memang dalam hadis antara tipu daya syaitan, sehingga syaitan kata ni'ma anta, sebaik-baik syaitan engkau. Apa dia? Menimbulkan. Kan tuan-tuan baca dalam hadis tu kan, hadis Muslim tu kan, syaitan dia pi kat kono, dia kacau kono, dia pi kat kono kan, macam cerita Piramli tu. Pencuri semua balik main langgar, dia tengok Piramli pi cek. Kau curi apa? Kasut. Kau curi apa? Tayar buruk. Kau curi apa? Wang mas bagus. Syaitan balik main habaq. Arshuhu 'alal ma'. Istana syaitan di atas air. Lepas tu semua syaitan balik main habaq. Ni aku buat dia lagu ni kaza wa kaza, aku buat dia kaza wa kaza. Mai satu orang dia kata, aku pergi pada satu pasangan suami isteri, aku menyebabkan mereka bercerai. Iblis dengar laporan tu, dia kata ni'ma anta, sebaik-baik iblis hang. So dia mai timbulkan cemburu ni. Dan kadang-kadang tuan-tuan yang mari kiri kanan penasihat kasih pertolongan ni semua main niat nak baik. Dia kata laki hang pi mana?
Dia kata dia nak pi Siam, nak pi hantar bantuan. Hang percaya? Tu yang sehari dua ni, siapa atas kata? Jangan percaya laki sepenuhnya. Tu dia pi ajak. Astagfirullah. Jangan ulangi kesilapan saya. Jangan percaya laki. Tuan-tuan, ni semua bahaya. Saya nak pesan pada isteri-isteri yang beriman. Isteri-isteri yang beriman, jangan ada langsung syak wasangka kepada suami kita. Dia nak buat apa, itu urusan dia dengan Tuhan. Kita pergi duk syak wasangka, kadang-kadang benda tu tak ada pun. Laki dia balik lewat, pergi mana bang? Ustaz ceramah lambat. Tu imam ajak vacuum kapet. Sudah, dia abang sudah. Betul ke abang? Itu setan lah tu. Dia kalau dia nak buat apa pun, itu urusan dia. Betul tak? Pasal apa yang kita nak duk bersabuk kalau urusan suami kita? Lepas tu dia pergi ajak pula bini-bini, jangan duk percaya. Tuan-tuan, kita dah tengok macam mana satu orang terkorban, terbunuh kerana cemburu, syak wasangka, curiga. Sedangkan agama tak bagi. Sebab itu antara yang dilarang oleh para ulama, duk cek telefon lelaki tu. Apa sahaja yang boleh menimbulkan curiga. Duk elok-elok lelaki tu bagi makan apa semua, kita duk elok-elok semayang apa semua. Tambah lelaki, tuan-tuan, ni orang masjid, takkan tak boleh percaya. Kalau tak percaya kat orang masjid, nak percaya kat orang mana? Dia kata, lelaki saya ustaz, walaupun orang masjid, saya tak boleh percaya juga. Akal jenuh. Kalau orang masjid akal jenuh, takkan tuan-tuan nak pergi percaya sembang burung kedai petani tu? Lepas tu dia, bila dia duk dengar nasihat-nasihat macam ni, dia mula duk bersangka, awak abang pergi masjid buh wangi sangat. Nampak? Tu setan tu. Aku mengaji dalam sunnah, Nabi suka buh minyak wangi, tak bagi busuk. Tu ke tu, ada janda mana tu? Tengok. Tak payah kita duk bersangka. Dia pakai wangi pun salah, dia pakai busuk pun salah. Jadi syaitan dia memang tujuan dia nak mencetuskan perbalahan dan pertelingkahan supaya kita bersangka buruk, lepas tu kita berkelahi, lepas tu kita bercerai. Dia menang. Pasal itu yang kata nasihat bagus. Apa? Laki bukan seorang. Tu dia punya nasihat. Dia pergi habang kat kawan tu. Jarang kita nak dengar nasihat yang baik kan. Kalau kata dia main habak laki dia pukul dia apa, betul lah. Dia kata yang sebahagian ni pun tak guna juga. Dah kawan tu main habak, tengok bini, tengok laki saya tumbuk saya lebam. Sabar. Setiap tumbukan tu ada pahala di sisi Allah. Tak boleh bercerai, bergegar aras Allah. Yang otak kawan tu bergegar, hang tak baca. Ada hak yang lagu ni, hak yang zalim, dera ni kita tak lawan lah. Dak hak yang laki dia punya bagus, tak ada dah. Sampai tu imam kata malam ni tak mau baca Quran. Minta maaf lah tu imam, sekali lagi kalau saya balik lewat bini saya marah, minta maaf lah. Tu dia, tu imam kita ambil balik. Sekali lagi aku kena semua. Sampai lugu tu, dia takut. Nampak tak tuan? So, saya nak bagi nasihat supaya tak percaya kat lelaki ni. Saya tak mau kata lebih-lebih lah, tapi tuan-tuan dengar pula ni, tuan-tuan boleh nilai. Semua ni nak mencetus kepada apa? Buruk sangka. Nabi kata apa? Ijtanibu ba'da dhann. Nabi kata jauhilah daripada sangkaan. Fa inna akdzabul hadith, kerana sebesar-besar pembohongan itu ialah sangkaan. Nampak tak tuan-tuan? So hal ini saya sebut kerana apa? Kerana dia mari daripada. Sebab itu tuan-tuan, apabila Aisyah keluar, pertama Aisyah keluar ikut Nabi kan. Saya tutup kitab dah, jangan takut, saya pun tahu. Aisyah kan satu malam dia nampak Nabi tidur di rumah dia. Tiba-tiba Nabi keluar kan. Nabi keluar. Lepas tu dia buat apa?
Dia ikut. Dia ikut Nabi SAW. Dia ikut Nabi. Lalah kali Nabi pergi mana? Pergi kubur. Nampak tuan-tuan? Biar tuan-tuan mu kalau tahu lah bini ni pergi bawa temuk. Nak ikut sangat. Pergi duduk tu. Cuma takut tuan-tuan tak boleh pergi ya. Pergi kubur. Nabi pergi kubur. Lepas tu Aisyah kata Nabi sedang dia ikut. Lepas tu dia lari balik. Dia penat. Nabi tolak dada Aisyah macam marah sikit lah. Adakah engkau sangka Allah dan Rasulnya akan khianat pada engkau? Artinya apa? Awak ingat, bahasa kita lah, awak ingat aku nak pergi rumah Maduleng lah, giliak hang, tapi aku nak pergi kecoh pergi Maduleng lah. Dia kata tak. Nampak tak? Nabi tutup awal, tak bagi dia sangka buruk. Satu lagi, Nabi jalan dengan Safiyah, betul tak? Nabi jalan dengan Safiyah. Nabi jalan dengan Safiyah. Dan kita pun laki-laki ni dah tak, isteri tak boleh bersangka buruk. Kita jangan duduk buat perangai. Ni tuan-tuan, ustaz saya memang tak bersangka buruk dengan laki saya, tapi ustaz cuba bayang tengok, bunyi telefon dia cari rata ceruk, tengok telefon duduk dalam kelembui plekat dia, tak bersangka buruk. Yang ni tak payah nak pedor, tak payah nak tahan lah. Ada satu kes dia menikah, punya takut laki bini dia nak tahu, dia sembunyi telefon dalam cempung kain ni. Lepas tu telefon tu bunyi kering. Dia cari tak mana, dia kalut tahu. Tengok, yang ni nak tak bersangka macam mana kan. Sampai tidur pun duk pegang telefon situ. Safiyah. Nabi berjalan dengan Safiyah, malam gelap. Nabi berjalan dengan Safiyah, malam tu gelap. Apa Nabi buat? Kan ada dua orang laki-laki kan, lari laju lintah tepi Nabi. Mereka tak nampak kata tu bini Nabi. Nabi, bukan ustaz ni, Nabi. Nabi kata main ni. Nampak main sini? Dia bagi, main sini. Awak Rasulullah, ni aku nak habaq gambar Safiyah bini aku. Nampak tak? Ni Safiyah bini aku. Dia kata apa? Demi Allah, ya Rasulullah, kami tak bersangka buruk lah. Kami takkanlah kami nak duk syok Nabi ada perempuan buat tak elok. Nabi kata bukan masalah hangpa. Apa ayat Nabi lepas tu? Apa ayat Nabi? Kalau tuan-tuan ingat hadis ni. Apa dia ayat Nabi? Nabi kata inna syaitan yajri majrad dam ibnu Adam. Sesungguhnya Nabi panggil Safiyah tu pasal apa? Nabi panggil laki tu pasal apa? Pasal nak habaq kata syaitan mengalir dalam saluran darah manusia. Sat lagi mungkin awal-awal tak bersangka tak? Nabi kata syaitan ni duduk dalam darah kita ni. Mula-mula kita tak sangka, lepas tu syaitan kata apa? Dia akan cuek. Siapa dia tepi Nabi tadi? Oh tu dah, perempuan tu dah. Siapa dia? Nampak? So tuan-tuan, nampak tak syaitan punya peranan? Sebab itu dia menimbulkan sangkaan. Sebab tu Nabi kerak, tutup persepsi, tak mau timbulkan sangkaan. Nabi bagi tahu. Nabi SAW habaq kata yang tu bini dia. Jadi kalau tuan-tuan nampak saya jalan dengan perempuan lain, bukan bini yang tuan-tuan kenal, tuan-tuan nak sangka buruk ke sangka baik? Ya? Takkan saya nak panggil palang tak? Tak payah panggil lah, sangka baik lah, husnuzan. Sebab tu kita bagi tahu kan, Pak Sukina, kita bagi tahu pada dia, biar salah dalam bersangka baik dari betul dalam bersangka buruk. Biar kita salah dalam bersangka baik daripada kita betul dalam sangka buruk. Syaitan ni dia duk tunggu time dia tunggu jarum dia. Nampak tak? So beware. Sebab tu kadang-kadang tuan hadirin mukminin, kita daripada asalnya tak ada sangkaan, tak ada apa-apa prejudis, tak ada apa-apa prasangka, syaitan cuek sikit, kita mula bersangka. Daripada bersangka tu mai fitnah, mai mengumpat, mai mengata, mai hasut, mai segalanya. Punca daripada su'udzan. Okey, boleh. So beware. Syaitan ni dia lebih halus kerana dia ada dalam saluran darah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmat kita dan Allah taala berkati majlis ini. Terima kasih pada tuan-tuan yang hadir. Mudah-mudahan Allah memberkati. Barakallahu fikum wa hayakumullah. Saya sudahi dengan aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.